kena hukuman Ya, kena hukuman. Okey. Sebenarnya tak boleh sebenarnya setiap badan ni, badan eksekutif mencampuri badan perundangan dan badan kehakiman, tak boleh. Sebab dia akan menyebabkan ketidakstabilan. Okey. Cikgu kena off dulu. Sebagai contoh beberapa tahun dulu, bukan berapa tahun tahun-tahun 1990-an banyak kali berlaku di mana menteri-menteri mengganggu kehakiman. Kerana apa? Nak melindungi salah laku menteri-menteri. Nampak tak apa yang akan berlaku? Ketidakstabilan, iaitu akan berlaku rasuah, peras ugut dan pelbagai lagi. Ya, sebab itu dalam sistem ni sebenarnya tidak dibenarkan. Tapi kerap berlaku. Itu hakikatnya. Okey. Baik, tak apa. Okey, di sini kita lihat persidangan pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu pada bulan September 1959. Okey, ini sidang parlimen yang pertama diikut style British, iaitu semua rapat-rapat aja. Kan. Kemudian kalau kita lihat gambar kedua ni, kabinet atau jemaah menteri selepas merdeka. Diketuai oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan di sebelah kanan ni the Lord High Chancellor Britain yang berdiri di tengah tu bersama-sama Hakim Tanah Melayu selepas mesyuarat khas di Mahkamah Agung Kuala Lumpur sejurus kemerdekaan. Maknanya, selepas merdeka saja, Persekutuan Tanah Melayu telah mewujudkan badan eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Dah wujudkan tiga-tiga ni. Dah wujud ketiga. So dia bertindak pantas sebenarnya, bertindak pantas. Yes. Baik, badan perundangan macam kita cakap tadi, badan perundangan sebenarnya fungsi dia, badan perundangan fungsi dia adalah untuk apa? Untuk menggubal undang-undang, maknanya membuat undang-undang. So badan perundangan pada peringkat persekutuan iaitu di mana? Mereka akan buat di parlimen. So badan perundangan pada peringkat kerajaan negeri pun ada Kerajaan negeri pula dia buat undang-undang juga. Iaitu di Dewan Undangan Negeri. Kalau parlimen ni siapa? Kerajaan Persekutuan. So ada dua kerajaan. Faham kan? Kita ada dua kerajaan. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kerajaan Persekutuan dia akan buat undang-undang dia. Kerajaan negeri pun ada buat undang-undang untuk negeri tu. Tak suka kalau ada kinabatangan. Okey, Mikael ada mengikuti ni ke? Ada mengikuti perkembangan parlimen ke? Okey. Kinabatangan, siapa kinabatangan Bung Mokhtar kan? Datuk Seri Bung Mokhtar. Okey. Kan? Kinabatangan. Betul kinabatangan Bung Mokhtar. Okey. Okey. Ya betul. Yalah, dia kan muda lagi. Bini dia muda kan. Bini dia actress kau, Zizi Izzat kau. Kan. Dapat bini muda, seronoklah dia kan. Okey, baik. Ada ahli parlimen menteri tu. Okey. Kinawat. Okey. Baik. Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia, badan perundangan. So, parlimen terdiri daripada 3 komponen. Maknanya ada 3 komponen dalam parlimen ini, iaitu terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Kena ingat tu. So ada 3. Dalam parlimen ada 3. Agong, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Parlimen lambang demokrasi dan menunjukkan aspirasi rakyat ataupun kepercayaan rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Kita kan memilih wakil-wakil kita untuk pergi ke parlimen melalui undi. Bunyi apa? Ada bunyi ke? Siapa main piano tu? Ada orang main piano ke? Anyone? Kan? Tak adalah. Mana ada orang main piano? Kan? Mikael, viola kot. Ya ke? Ada tak ada rasanya kan? Oops. Oh ya ke? Oh Mikael. Mikael. Kau jangan main muzik tengah-tengah belajar ni. Do re mi fa sol la ti do. Oh ya ke? Jangan ya. Jangan. Paling okey, tengah mengajar ni, tengah belajar, okey, jangan buka muzik, jangan main muzik main hati pun jangan. Okey, bahaya. Kita nak belajar aje. Okey, baik.
Baik. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang dan selain itu Parlimen juga boleh membuat, okey ingat Parlimen juga membuat pindaan undang-undang. Pindaan maknanya perubahan. Perubahan, okey, perubahan undang-undang, okey, menyemak dasar-dasar kerajaan dan luluskan perbelanjaan kerajaan. Nampak tak? Kalau apa juga perbelanjaan kerajaan perlu diluluskan di dalam Parlimen. Ataupun juga pengenalan kepada sistem-sistem cukai yang baru. Jadi itu tugas Parlimen. Kalau kita lihat inilah dia, ada 3 di sini. Yang di-Pertuan Agong adalah salah satu komponen, okey, komponen yang kita lihat dalam badan perundangan. Kemudian 1 yang di-Pertuan Agong. Kemudian 2, Dewan Negara ataupun juga dipanggil Senat. Okey. Dewan tertinggi dalam sistem perundangan membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Nampak tak tugas dia? Ya, dengan lebih teliti. Sebab itu, kalau macam cikgu cakap kan, macam yang Menteri Kanan Pendidikan kita iaitu Dr. Razi Jidin yang selalu dia announce tentang postpone SPM lah apa semua tu kan. Beliau adalah seorang senator. Okey, di mana beliau adalah salah seorang ahli Dewan Negara ini ya. Ahli Dewan Negara. Nampak? Kedua-dua dewan tu ada di dalam parlimen ni nampak tak ni? Kalau kita tengok komponen gambar ni, nampak? Di sini ada dewan, di sini ada Dewan Negara, di mana Dewan Negara, ahli Dewan Negara berkumpul. Maka di sebelah kanan pula ada dewan, di sini adalah Dewan Rakyat. Yang lebih besar lah sebab Dewan Rakyat lagi ramai. Dewan Rakyat lagi ramai. So itu Dewan Rakyat, okey, Dewan Negara. Dan di bawah ini adalah Dewan Rakyat ataupun Perwakilan. Dewan yang mana ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. So beliau menggubal dan meluluskan undang-undang. Okey, ingat perkataan menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Negara. Ya, macam padang Olimpik ya. Okey. Oh, macam Hercules Avengers. Ikut kau lah mana-mana pun, ikut kau lah. Okey. Okey. Di setiap negeri pula ada juga yang badan yang membuat undang-undang ya, iaitu di setiap negeri kalau kita lihat, okey, Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dewan Undangan Negeri di Malaysia terdapat Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali wilayah persekutuan. Sebab ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Okey, ya. Prefer Perdana Menteri ke? Okey. Baik, Dewan Rakyat tu prefer Perdana Menteri ke? No. Sebenarnya Dewan Rakyat ini sebenarnya adalah tempat berkumpulnya ahli-ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara. Dan kamu kena faham Perdana Menteri bukan sebahagian daripada Dewan Negara. Bukan. Perdana Menteri dia akan duduk di Dewan Rakyat. Perdana Menteri akan duduk di Dewan Rakyat. Kenapa cikgu cakap macam ni? Kerana cikgu pernah lihat persidangan Dewan Negara, di mana Dewan Negara dia tidak ada Perdana Menteri. Yang ada semua ahli-ahli Dewan Negara. Kalau Dewan Rakyat ni, ya. Sebab Dewan Rakyat ni mewakili tempat-tempat. Ya, tempat-tempat ya, ataupun orang kata apa, mewakili kawasan masing-masing. So sudah tentu Perdana Menteri juga ada di dalam Dewan Rakyat mewakili kawasan dia. Nampak tak? Jadi itu sebenarnya yang berlaku. Jadi Dewan Rakyat tu yang ada menteri-menteri yang kalau kamu lihat macam apa, kinabatangan ke apa semua kan. Itu memang Dewan Rakyat. Mikael. Yang kinabatangan tu itu memang Dewan Rakyat. Untuk ahli jawatan yang tinggi pun sama juga. Dewan Rakyat ni sebenarnya even Perdana Menteri pun dekat Dewan Rakyat. Untuk Dewan Negara, dia adalah ahli-ahli Dewan Negara yang dipanggil senator. Dipanggil senator ya. Nak tengok Google Map, nak tengok rupa dia macam mana. Apa? Rupa parlimen. Siapa setuju nak pergi tengok? Siapa setuju nak pergi tengok? Okey, bagus. Baik, kurang faham. Okey, baik. Sebelum tu, okey, sebelum tu mungkin ada yang bertanya. Tadi ada yang bertanya, ada yang tak faham. Okey. Baik. Di Dewan macam ni, di Parlimen dia ada 3 komponen.
Yang tertinggi, paling tinggi adalah agung. Di bawah dia ada dua, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kenapa ada dua? Dia macam ni. Sesuatu undang-undang, contohnya kita ambil contoh undang-undang COVID yang baru. Undang-undang COVID, siapa yang buat dulu? Okey, yang buat dulu sebenarnya adalah cadangan. Datangnya cadangan itu datang daripada Kementerian Kesihatan. Sebab Kementerian Kesihatan risau kan? Kementerian Kesihatan risau, COVID-19 ni akan merebak lah apa semua. Jadi Kementerian Kesihatan akan usulkan, kami nak buat undang-undang COVID supaya nak mengawal COVID. Okey, boleh? Kemudian dia bagi tahu kepada Jabatan Kehakiman ataupun Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara usulkan dalam Dewan Rakyat dulu. Jadi mereka akan bincangkan dalam Dewan Rakyat. Dan dalam Dewan Rakyat, dia akan baca 3 kali tau. 3 kali akan baca tentang rang undang-undang, iaitu rangka undang-undang berkaitan dengan COVID. So dia orang baca 3 kali. Okey, apa yang kita nak buat? Denda macam mana? Kemudian juga apakah SOP-nya yang penting? Okey, bagaimana untuk mengekang perkembangan penyebaran COVID? Semua dibincangkan dalam Dewan Rakyat. Sudah bincang-bincang, Dewan Rakyat kata, okey, kami dah siap satu rang undang-undang ataupun rangka undang-undang. Dekat situ ditulis, okey, rakyat kena perlu patuhi perintah-perintah berikut, iaitu kalau kena kuarantin, jangan keluar. Okey, jangan keluar apa? Lebih daripada 2 orang, jangan. Kalau lebih daripada 2 orang, kena saman. Kemudian juga, okey, tidak boleh melepasi 10 kilometer. Okey, itu. Kalau lebih, okey, kena denda. Kemudian kena pakai face mask setiap masa di luar daripada rumah. Kemudian juga jaga SOP. Itu semua. Itu rang undang-undang yang dibuat di Dewan Rakyat. Baik. Kemudian bila Dewan Rakyat dah setuju, Dewan Rakyat akan hantar rangka undang-undang itu pergi ke Dewan Negara pula. Pergi ke Dewan Negara. Sebab apa? Dewan Negara pula Dewan Negara terdiri pada orang-orang yang memang ekspertis dalam bidang masing-masing. Yang memang expert dalam bidang mereka. Okey, ada yang memang cemerlang dalam bidang perkhidmatan, ada yang cemerlang dalam bidang kesihatan, ada yang memang pakar dalam pendidikan, ada yang memang pakar dalam bidang tertentu. Mereka ni dipanggil senator. Senator ini duduk di Dewan Negara. So, undang-undang tadi akan hantar ke Dewan Negara tau. So, Dewan Negara pula bincang lagi. Dewan Negara pula bincang. Okey. So, ini Dewan Rakyat hantar. Dewan Rakyat hantar kata, okey, undang-undang ni macam ni. Macam mana? Okey tak kita nak finalizekan ni? Setuju tak? Kita nak detailkan lagi tak? So, mungkin kalau dia nak detailkan, dia detailkan lagi. Okey, SOP ni kena tambah ni, iaitu apa? Kena jarak kurang daripada mesti lebih daripada 1 meter. So, dia detailkan lagi tau. So daripada situ, okey, Dewan Negara kata, okey, dah siap, kami dah setuju. Inilah dia rang undang-undang COVID. Okey. So bila dah siap undang-undang tu, baru mereka hantar kepada apa tahu? Mereka hantar kepada Agung. Untuk apa? Untuk Agung sahkan. Untuk Agung perkenankan. Perkenan tu maknanya setujulah. So hantar kepada Agung, Agung pun baca, Agung pun tengok semua. Okey, dia akan turunkan cap mohon yang kita tengok dalam muka surat sebelum ni kan ada cap mohon yang macam mesin yang ada cap tu kan. Itu dia cap kat situ rang undang-undang. Kemudian Agung tengkorak kau ingat nak hantar ke mana? Dia bukan nak hantar pandai. Dah disahkan. So dah itu akan diberikan semula kepada mana? Kepada Perdana Menteri. Untuk apa? Perdana Menteri kena jalankan undang-undang tu. Dan Perdana Menteri pun akan umumkan. Okey, sebenarnya kita ada undang-undang baru iaitu sekian undang-undang COVID di mana kena jaga SOP, kena jaga itu, jaga ini, so tak boleh keluar rumah apa semua. So daripada situ dia akan berikan kepada kementerian yang berkaitan. Contohnya, Kementerian Kesihatan. Kemudian diberikan kepada polis. Untuk apa? Polis menjalankan undang-undang tu. Agak-agak jumpa je orang yang tak pakai mask, face mask. Ataupun juga orang yang berkumpul beramai-ramai. Tanpa jaga SOP. So terus polis akan keluarkan saman. So inilah sebenarnya proses membuat undang-undang tu. Menggubal undang-undang ni.
Yes, so itu fungsi Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga memanglah lama. Memang lama. Okay, memang lama. Tapi kalau dalam kes-kes emergency, dia tak akan ambil lama. Dia akan terus cepatkan. Dia akan terus percepatkan. Dia percepatkan. Tapi bincang tetap bincang. Proses tetap ikut proses ni. Tetap ikut proses ini. Tapi dia bergantung kepada kalau kes-kes emergency, mereka akan cepatkan lah. Okay. Agaknya tahun ni raya tak cikgu? Yeah. Don't worry. Tahun ni tetap ada 1 Syawal. Don't worry. Ya, betul. Okay. So itulah proses Dewan Rakyat dan Dewan Negara ya. Okay. Baik. So alhamdulillah banyak saja totally faham. Oh ya ke? Alamak Umairah. Terima kasih banyak ya. Bagus kamu mencatat. Okay. Jadi itulah sebenarnya proses proses untuk membuat undang-undang sebenarnya ya. Okey, baik. Itu berkaitan dengan apa? Parlimen sebenarnya. Nak Google ke? Nak Google ke mana? Nak Google kepada parlimen. Siapa nak tengok parlimen? Ada pelajar-pelajar yang nak tengok parlimen ke? Ada pelajar nak tengok parlimen tu kat mana? Parlimen kat mana Allahu Akbar. Bukan selalu pergi ke? Kan? Bukan selalu pergi. Oh, okey. Jom. Jom cikgu. Okey. Ni siapa nak ngajak ni? Google Map tak jadi. Okey, Google Map tak jadi rasanya. Okey. Tak apa. Kita tengok dulu. Mana tahu kan? Mana tahu boleh lepas kan? Mana tahu kan? Okey. So kita akan lihat okey di Parlimen Kuala Lumpur. Okey. Baik. Mana tahu masuk periksa. Yes, betul. Okey. Kita akan. Dan kita disaman. Tak adalah. Kan, setakat tak adalah disaman kot. Kita ni sekarang ni di atas dia tak masuk pun kan. Okey, di manakah parlimen itu? Okey, kita akan lihat Pantai Hospital, National Mosque. Okey, Malaysian Houses of Parliament. Ni dia, Malaysian Houses of Parliament. RTX on ya. Yes. Ini daripada atas, Malaysian Houses of Parliament. Tapi sebenarnya macam mana rupa dia macam mana rupa dia sebenarnya kalau di peringkat 2D. Okey. Okey, ini parlimennya. Okey. Okey, RTX on. Yeah. Okey, ini parlimen, bangunan parlimen. Alright. Okey. So di sini ada bangunan parlimen. Yeah, Google Earth lah. Okey. Okey, adakah ada tempat-tempat yang kita boleh masuk? Okey, sebenarnya cikgu tak yakin ada tempat boleh masuk, tapi kita tengok kalau boleh masuk ke dalam untuk kita lihat apa yang ada di dalam. Oh, ini dalam bangunan parlimen ke? Gift shop. Oh, ya, dalam parlimen ada gift shop Oh, iyalah. Ini dalam bangunan parlimen. Oh, ini blazer-blazer, coat-coat yang ya. Okey. So mereka datang sini untuk apa? Untuk okey, diorang mungkin tukar baju dulu kot kan? Diorang tukar baju dulu, so diorang adalah dia punya kedai dia. Nampak? Okey. So tak ada baju biasa-biasa Adidas ke, tak ada. Ini semua ada yang coat yang blazer-blazer semua ni khas untuk menteri-menteri pakai khas untuk menteri-menteri pakai ni. Bukan untuk korang yang pakai. Okey. Baik. Mungkin ada tempat lain yang kita mungkin boleh lihat di Malaysian Houses of Parliament. Okey. Secara umumnya tidak ada tempat untuk kita lihat parlimen ini dari dekat. Okey. Cuma mungkin kita boleh, sebab kita tahu ini tempat yang dikatakan sebagai tempat yang kita kata rahsia kerajaan lah kan. Tapi kita boleh lihat daripada depan lah.
Inilah bangunan parlimen. Okey, bangunan parlimen di mana okey. Okey, so itulah bangunan parlimen. Kita tak dibenarkan untuk masuk parlimen sesuka hati, dan cikgu tahu bahawa perundangan dah tentulah tak benarkan untuk bergambar dalam bangunan parlimen sebab unsur-unsur keselamatan. Hakim boleh masuk, nak buat apa hakim boleh masuk? Hakim tak boleh masuk. Even Daniel Hakim pun tak boleh masuk. Daniel Hakim ke Aiman Hakim ke pun tak boleh masuk. Okey. Jadi dia tak boleh masuk. Okey. Dia tak boleh masuk. Ini parlimen. Dan di bawah ni highway sebenarnya kan. Ni bawah ni adalah highway untuk pergi ke Kuala Lumpur. Okey. So ini adalah dikatakan sebagai tempat kes Najib tu kat mahkamah lah. Ini parlimen pandai. Mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi bukan kat sini. Ini tempat parlimen. Kan? Kan beza tu. Okey. Jangan lama-lama. Kan? Baik. So kita dah pergi parlimen tadi. Okey, nampak gayanya parlimen adalah tempat yang sangat sulit untuk kita masuk. So tak apalah kan. Demi menjaga keselamatan negara, insya-Allah. Okey. Baik. Itu badan, okey, kita lihat tadi badan perundangan. Yang kedua kita belajar tentang badan eksekutif, di mana badan eksekutif ni ialah badan pemerintah. Ya, badan pemerintah yang melaksanakan, okey, yang buat kuasa eksekutif mengikut perlembagaan persekutuan. So badan eksekutif ini ada dua peringkat, iaitu peringkat kerajaan persekutuan, dia ada jemaah menteri. Tu menteri-menteri yang ada tu semua ada jemaah menteri lah. Itu untuk kerajaan persekutuan. Satu lagi badan eksekutif ialah peringkat kerajaan negeri, iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, dan kita tahu bahawa mungkin ramai yang confused. Cikgu ulang sekali lagi ya. Sebenarnya di Malaysia ni ada dua jenis kerajaan. Kerajaan persekutuan iaitu kerajaan Malaysia, dan satu lagi kerajaan negeri. Sebab setiap negeri ada kerajaan dia sendiri. Okey. Dan setiap kerajaan negeri pula diketuai oleh sultan. Tapi yang run the management of the states adalah adalah menteri besar. Boleh faham ke aku cakap orang putih tadi? Boleh faham kan? Si run the states tu adalah menteri besar. Kalau di peringkat kerajaan persekutuan pula, okey, semua jemaah menteri, okey, dan juga diketuai oleh Perdana Menteri, dan ketua bagi kerajaan persekutuan adalah Yang di-Pertuan Agong. So itu ada dua perbezaan dia, dua kerajaan sebenarnya di Malaysia ni. Okey, kena faham tu, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So kerajaan persekutuan ada jemaah menteri, kerajaan negeri ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey. Baik. Jemaah menteri ataupun sekumpulan menteri, kabinet, dipanggil kabinet kabinet menteri. Jemaah terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri-menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan juga ada Menteri Kesihatan. Tugas utama mereka adalah untuk menggubal dasar negara dan laksanakan pembangunan. Betul. Tugas mereka adalah gubal dasar-dasar negara dan juga laksanakanlah pembangunan untuk rakyat. Dan Perdana Menteri adalah akan mengetuai jemaah menteri itu, memimpin kerajaan dan juga menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Menteri-menteri pula dia orang buat apa? Menteri pula akan menjadi ketua kementerian, mengetuai kementerian untuk laksanakan dasar kerajaan yang telah diputuskan oleh jemaah menteri. Jadi, anggota jemaah menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Maknanya secara bersama, secara berkumpul kepada parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri itu. Mesti. Okey. Sekiranya seseorang menteri tidak setuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah letak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Kena letak jawatan ya. Tu jemaah menteri. Ini gambar ini, okey, kalau kita lihat istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia
serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri. Ini gambar terbaru ni. Okey, gambar Tan Sri Muhyiddin Yassin kan. Jadi ini yang berlaku di mana? Di Istana Negara. Nampak? Ini gambar terbaru ya, Perdana Menteri. Jadi kalau di peringkat negeri ada, contohnya macam kalau kita lihat di Kelantan, sistem Jemaah Menteri Kesultanan Melayu Kelantan. Okey. So Sultan Muhammad telah membentuk sistem Jemaah Menteri bagi melicinkan pemerintahan Kesultanan Melayu Kelantan. Ada 8 badan jemaah ya. Jemaah Penasihat Raja, ada Menteri Istana, kemudian juga ada Menteri Keadilan dan Kehakiman, Jemaah Menteri Dalam Negeri, Jemaah Menteri Luar, Perbendaharaan, Peperangan dan juga Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan. Itu di peringkat Jemaah Menteri, di peringkat persekutuan. Di peringkat negeri, ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, di mana pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertua Negeri. Kuasa tu. So bagi negeri di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO. Executive Council. EXCO means Executive Council. Di Sarawak dan Sabah, badan eksekutif dikenali sebagai Kabinet Negeri. Dan pentadbiran akan diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Nampak? Itu di peringkat negeri. Sebab tu contohnya macam di Selangor. Di Selangor kita tahu ketua negeri kita adalah Sultan Selangor, tetapi yang mengetuai pentadbiran adalah Menteri Besar. Ya, Menteri Besar. Itu pentingnya Menteri Besar. Dan Badan Kehakiman. Badan Kehakiman kalau kita lihat di sini adalah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Kan? 4 mahkamah ni. Oh, ya ke? Okey. Badan Kehakiman diketuai oleh, kalau kita lihat Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara, dan kuasa Badan Kehakiman ini akan dilaksanakan oleh mahkamah. Hakim dilantik untuk apa? Memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Tak ada hakim macam mana nak tegaknya undang-undang ya. Dan apakah peranan Badan Kehakiman ni? Peranan dia adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat ataupun sesama rakyat. Untuk mengadili pertelingkahan, pertikaian, pergaduhan, perseteruan. Jadi kalau ada kita antara kita yang berseteru ataupun bergaduh, berpertikaian kan, ada pertikaian berlaku. So kat mana yang nak diadili? Di mahkamah. Jadi Badan Kehakiman juga akan menyelesaikan konflik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan juga. Itu pun sama. So fungsi Badan Kehakiman ni bergantung pada fungsi Badan Kehakiman tu bergantung pada status mahkamah itu. Sama ada status mahkamah tu, adakah mahkamah itu mahkamah atasan ataupun mahkamah bawahan ataupun mahkamah khas. Selain itu terdapat mahkamah pada peringkat negeri. Ada juga kan, iaitu kita tahu iaitu mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni maknanya mahkamah berkaitan dengan Islam lah, berkaitan dengan hukum keluarga, dan juga mahkamah anak negeri di Sabah Sarawak. Okey, baik, jom kita tengok. Okey, apa beza mahkamah tersebut? Bagus. Tu yang kita nak lihat ya. Bagus, terima kasih banyak untuk bertanya. Okey, begini. Jom kita tengok. Ni dia mahkamah. Bak kata apa Piramli kan, mahkamah lah. Ni mahkamah. Baik. So kita lihat. Okey, di atas sekali adalah mahkamah persekutuan. Okey, mahkamah persekutuan ini biasanya mengadili perkara-perkara yang berkaitan membabitkan negeri dan kerajaan persekutuan. Ini mahkamah persekutuan. Okey, yang paling tinggi. Okey, yang paling tinggi. Kemudian di bawah dia ada mahkamah rayuan. Di mana mahkamah rayuan ini adalah seandainya
okey, keputusan-keputusan di peringkat bawahan itu, okey, memerlukan kita merayu, okey, untuk untuk mengurangkan denda atau mengurangkan hukuman, maka boleh dibuat rayuan. Di mana? Mahkamah rayuan. Di bawah pula adalah Mahkamah Tinggi Malaya. Okey, Mahkamah Tinggi Malaya, ini Mahkamah Tinggi Malaya maknanya mahkamah tinggi yang berada di Semenanjung Malaysia. Dan Mahkamah Tinggi yang ini pula berada di Sarawak dan Sabah. Baik. Apa tugas Mahkamah Tinggi ini? Kebiasaannya Mahkamah Tinggi ini kebiasaannya mengadili kes-kes yang berprofil tinggi. Maknanya kes-kes yang membabitkan individu-individu yang terkenal dan berkepentingan. Contohnya kes-kes berkaitan dulu ada kes berkaitan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada kes berkaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Jadi kes-kes itu dia takkan dibincangkan di mahkamah seksyen ataupun mahkamah magistrate, tak. Dia akan diadili di mahkamah tinggi. Kerana membabitkan kes-kes yang berprofil, membabitkan individu-individu yang berpengaruh dan juga yang tinggi. Ya, tapi ia membabitkan jenayah lah. Ya. Ya, yang orang panggil jenayah kolor putih. Ya. Kamu tahu tak, dulu ada orang panggil dua perkara. Jenayah kolor putih, jenayah kolor biru. Jenayah kolor putih adalah jenayah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang seperti menteri-menteri yang melakukan jenayah. Dan sebab mereka kalau pergi bersidang kan mereka pakai baju kemeja yang berkolor putih. Jadi sebab itu mereka dipanggil jenayah kolor putih ataupun jenayah orang-orang individu yang berpengaruh dan berkuasa. Satu lagi jenayah adalah jenayah kolor biru. Jenayah kolor biru tu merujuk kepada jenayah yang dilakukan oleh rakyat biasa macam kita ni. Rakyat marhain ni. Marhain ya. So kolor biru tu kenapa dikatakan kolor biru? Sebab pada satu ketika dahulu kebanyakan orang di Malaysia bekerja di kilang. Dan kilang-kilang tu biasanya dia bagi uniform warna biru. Okey, uniform warna biru. Jadi sebab itu jadi sebab itu dipanggil, kalau orang-orang rakyat biasa melakukan jenayah dipanggil jenayah kolor biru. Maknanya jenayah yang dilakukan oleh rakyat biasa macam kita ni lah. So itu sebenarnya jenayah kolor putih, jenayah kolor biru. Bagus Afrin. Okey. Okey. Kemudian kita ada mahkamah session ni. Mahkamah session ni adalah membabitkan kes-kes jenayah lah. Mahkamah session, okey, membabitkan kes-kes jenayah dan juga pelbagai lagi. Okey. Alibi tu apa? Alibi tu sebenarnya cikgu rasa lebih kepada saksi kejadian. Okey. Yang cikgu faham lah alibi tu sebenarnya ialah saksi kejadian. Di mana kalau katakan contohnya berlaku pembunuhan di depan rumah kamu. Contoh berlaku di depan rumah kamu. Kemudian polis siasat keliling-keliling kamu. Okey, dia nak cari bukti kan. Kemudian dia tanya kamu, okey, pada malam pembunuhan tu berlaku di depan rumah kamu ni, kamu di mana? Oh, saya berada di rumah kawan saya sedang study group. Kemudian dia tanya, ada alibi? Maknanya ada saksi kejadian? Ada. Boleh tanya kepada rakan saya di rumah rakan saya tu. Jadi bagi nombor, bagi nama, bagi nama. Maknanya untuk membuktikan yang kamu berada di sesuatu tempat. So alibi tu ialah saksi, boleh kata saksi kejadian lah sebenarnya. Saksi kejadian. Boleh faham Medina? Okey. Saksi kejadian macam Among Us. Macam Among Us lah kan. Tiba-tiba semua cari kan. Siapa bunuh? Lepas tu semua tuduh-tuduh. Aku tak ada, aku kan dengan kau. Nampak tak? Dia jadikan diri dia alibi. Aku kan dengan kau. Yelah, kau tadi kan dengan aku tadi. Itulah dia alibi. Okey. Tiba-tiba boleh kait dengan Among Us. Bagus kau orang ni. Okey. Okey. Kena fitnah tak apa.
Masalahnya cikgu tak boleh main. Kalau cikgu main confirm cikgu yang kena bunuh. Asyik kena target je. Malas nak main dah. Okey. Dan itulah dia. Okey. Dan seterusnya ialah mahkamah magistrate ya. Tu mahkamah magistrate, mahkamah peringkat rendah. Ya adalah dapat peluang sekali-sekala. Alah kau ni kan. Okey. Adalah dapat peluang membunuh. Okey. So, hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik. Ini sangat-sangat penting ya. Bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Okey, orang-orang politik tak boleh masuk campur ya. Ini untuk menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab nak menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Kalau dipengaruhi oleh parti politik ataupun menteri-menteri, ya sebenarnya ia akan menyusahkanlah. Okey. Kalau yang bertanya tentang okey apakah mahkamah magistrate? Mahkamah magistrate biasanya berkaitan dengan hukuman ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan kanun keseksaan. Okey. Kamu pernah dengar mungkin Akta Kanun Keseksaan. Kanun keseksaan biasanya yang melibatkan kecederaan dan melibatkan pembunuhan. Itu dia bawa kepada mahkamah seksyen. Tapi kalau mahkamah magistrate ni adalah berkaitan dengan kes-kes yang tidak melibatkan kanun keseksaan. Contohnya melanggar lampu merah, kemudian juga kemudian juga kes saman. Okey, kes saman malu ke kan. Macam cikgu nak buat kan saman, cikgu tak jadi nak buatlah saman malu ke atas kamu sebab kamu memfitnah cikgu. Okey, menyatakan cikgu handsome. So cikgu memang tak sampai hati nak buat saman malu sebab kan. Jadi biarlah kan, abaikanlah fitnah-fitnah tu semua. So macam itulah. Okey, baik. So itu akan dibuat di mahkamah magistrate. Okey, baik. Tu gurau. Okey, baik. Kan. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab mahkamah magistrate ya. Okey. Ya, betul. Jenayah kolor putih dan kolor biru tu kat mahkamah seksyen. Yes. Okey, di mahkamah seksyen dan juga mahkamah magistrate. Dan jenayah kolor putih dan kolor biru tu hanyalah satu terms yang digunakan pakai oleh orang-orang biasa dan orang-orang sastra, Umairah. Dia tak digunakan dalam terms mahkamah. Terms jenayah kolor putih dan kolor biru tu hanya digunakan pakai oleh orang-orang sastra. Kamu boleh jumpa perkataan itu di dalam lagu, dalam sajak. Ya. Okey. Betul, magistrate. Integriti tu apa cikgu? Integriti tu sebenarnya adalah ia berkaitan dengan kita kata sebagai kita kata kejujuran ataupun maruah. Integriti tu maruah. Maruah sebenarnya. Maruah sebagai maruah yang maruah dirilah. Integriti. Maruah dirilah, maruah dan juga kejujuran lah. Menjamin kejujuran badan kehakiman dan menjamin maruah badan kehakiman itu. Sebab kalau kalau hakim adalah di kalangan orang politik, sudah tentu rakyat tak percaya. Sebab rakyat akan kata apa? Bahawa ini keputusan itu adalah untuk memenangkan parti politik dia. So hilanglah integriti, hilanglah kita katakan sebagai kepercayaan. Yes, hilanglah kepercayaan, hilanglah maruah badan kehakiman tu. Kan? Contoh macam apa? Okey. Contoh macam contoh macam apa tahu? Macam katakanlah guru kelas kamu memilih anak dia sebagai ketua kelas dalam kelas kamu. Kamu rasa integriti cikgu tu nanti akan terjejas tak? Akan terjejas tak integriti dia? Kau orang rasa apa? Betul. Ya, kau akan rasa bolehlah kan. Kau cikgu kelas kita orang tu, kau anak dia bolehlah. Nampak tak? Hilangnya kepercayaan dan hilangnya aku tak respect lah cikgu tu sebab apa? Sebab dia kata apa? Ada ramai lagi yang layak jadi ketua kelas, dia pilih anak dia pula. Kan? Maknanya apa?
hilang kepercayaan, hilang integriti. So integriti tu yang kena jaga. Kamu mesti akan rasa fed up kan? Boleh lah cikgu, dia anak cikgu kan. Kan? Jadi itulah yang berlaku. Okey. So Umairah tanya, cikgu, mahkamah syariah tu kat mahkamah mana? Okey. Mahkamah syariah tu sebenarnya adalah di bahagian bawahan, okey, iaitu di bahagian magistrate, tetapi mahkamah syariah ni sebenarnya di bawah jabatan agama. So dia tak termasuk dalam kehakiman sebab mahkamah syariah dia berkaitan agama. Okey, dan dia di bawah di bawah sultan. Sultan negeri. Jadi sebab itu mahkamah syariah tidak ada disusun dalam tu. Ya, sebab dia bahagian negeri, dia di bawah sultan dan dia berkaitan agama. Dia berkaitan agama. Tapi sebenarnya kalau ikutkan yang paling meriah sebenarnya mahkamah syariah lah kan. Tiap-tiap hari ada je kan kes-kes cerai lah, penderaan lah kan. Dan pelbagai lagi ya. Jadi korang semua sabar-sabarlah sekarang ni, zaman sekarang ni susah nak cari pasangan yang berkualiti. Susah nak cari pasangan yang berkualiti ya. Betul. Okey. Melibatkan keluarga, betul sebenarnya. Kesian kan. Kurang persefahaman. Yang terbaru ni kan, ada budak yang umur berapa tahun yang selama ni yang dijaga oleh ibu angkat dia, tiba-tiba mak betul dia ambil, kemudian tak sampai berapa minggu okey, telah dibunuh, didera. Okey, didera oleh ibu kandung sendiri. Didera oleh ibu kandung sendiri ya. Jadi cikgu rasa itu satu yang betul. Jadi cikgu tak rasa ibu dan ayah tiri pula tu. Jadi jahat. So cikgu harap korang semua hati-hatilah hati-hati bila mencari pasangan, maknanya mengenali kawan, mengenali pasangan. Okay. Kita terus jujurlah time-time sekarang mungkin kamu ada mengenali pasangan lelaki ke atau mengenali perempuan ke atau lelaki kan. Hati-hati. Okay. Kita tak tahu, kadang-kadang muka macam da'i kan. Muka macam da'i tapi perangai macam setan. Jangan. Okay. Kita takut juga muka macam piu, rupa-rupanya penipu. Hati-hati. Okay. Ya, da'i pun ada kes. Ya, betul. Okay. So janganlah cikgu bila tengok tu rasa sedih sebenarnya. Gila. Okay. Ingat, kalau katakan kamu betul-betul dalam keadaan stres apa semua, kawal diri, ingat Tuhan dan cari orang-orang yang boleh kamu percaya untuk berbincang, untuk luahkan, jangan simpan. Betul. Okay. So insyaAllah kalau nak bertanya lebih baik nak tanya yang lebih baik, tanyalah mak bapak kamu, dia orang berpengalaman kan. Baik. So bahagian terakhir, kita nak lihat bahagian terakhir ni. Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Uniknya kerana apa yang uniknya? Kesimpulannya kita punya ni memang unik kerana apa yang uniknya keunikan amalan demokrasi ni? Sebab kita telah gabungkan unsur tradisional dan juga moden dalam pentadbiran. Wow. So maknanya sekarang tangkap kot. Keunikan pemerintahan di Malaysia teradun antara unsur tradisional dengan moden. So unsur tradisional, kat manakah unsur tradisionalnya? Iaitu negara kita ni ada unsur tradisional iaitu terletak pada kedudukan raja. Okay. Unsur moden pula ialah demokrasi berparlimen. Maknanya gabungkan kedua-duanya berdasarkan model Westminster, England. Jadi kombinasi raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen inilah kaedah terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa dan agama serta budaya. Bagus gabungan tu. Dan kalau kita lihat mekanisme semak dan imbang ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Check and balance. Check and balance. So raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen
mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan. So macam mana tu? Okey, kalau kita lihat pemerintahan beraja, peranan dia mengimbangi pemerintahan demokrasi. Sebab raja dia berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Raja tak masuk campur. Tapi raja ada peranan dia. Okey, iaitu kalau kita lihat kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Kalau ada perselisihan macam sekarang kan, bila ada perselisihan antara parti-parti politik, parti tu nak ni, parti tu nak ni, turunkan Perdana Menteri, turunkan Tunku Tan Sri Muhyiddin Yassin semua kan. So nampak tak Agong come out dan Agong kata apa? Okey, kita buat darurat. Di mana semua jawatan hold dulu, kita fokus kepada COVID-19 dan juga banjir. So itu nampak tak peranan raja sebagai kuasa pengimbang. So mekanisme semak dan imbang ini berlaku kerana apa? Ada pengasingan kuasa, iaitu ada badan perundangan, ada eksekutif dan juga ada kehakiman. Nampak? Kalau diasingkan, bermakna mereka tak boleh campur-mencampur antara satu sama lain, maka benda tu akan boleh check and balance, semak dulu dan imbangkan kembali. Ada bunyi ke? Okey. Badan perundangan diberi peranan menggubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif sekiranya timbul konflik dan kekeliruan penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman. Dan bahagian terakhir, dengar bunyi Cikgu tak dengar bunyi apa-apa pun. Okey, baik. Secara umumnya, kuasa... Ada orang buka mic? Ya ke? Tak dengar? Mic adik terbuka? Oh ya ke? Okey. Baik. Korang ni kan, pagi-pagi macam ni, senyap-senyap macam ni, jangan bagi dengar bunyi pelik-pelik tau. Jangan bagi bunyi pelik-pelik. Malam tadi baru tengok cerita hantu. So jangan buat benda pelik-pelik Okey, baik. Secara umumnya, Ayuk. Okey, Dini yang dengar tu. Hati-hati Dini. Kan? Baik, secara umumnya, kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan. Okey. Tak dengar. Tak dengar. Cikgu tak dengar. Okey. Kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat. Ingat kuasa budi bicara. So perlembagaan dan dalam perlembagaan persekutuan juga memperuntukkan kuasa budi bicara kepada yang di-Pertuan Agong. Itu memang diperuntukkan. Okey, dalam soal pelantikan ketua kerajaan persekutuan, iaitu Perdana Menteri. So raja dan yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri. Okey, iaitu Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Alah, kalau korang dengar benda pelik-pelik tu, kalau maknanya benda-benda pelik tu nak belajar sekali lah, biarlah dia nak belajar sejarah. Kan? Kalau agak-agak kau dengar aku cakap kan, kau nak belajar sekali. Kan? Okey, baik. Kan? Ya, ajak sekali. Dia kena bayar dulu, boy. Okey. Time solat lagi lah. Jangan sudah. Jangan mulai Dina. Jangan. Baik. Yang di Pertuan Agong, makmum sudah. Okey. Tu yang tak tahan makmum. Mengapa solat seorang-seorang tahu-tahu kat belakang ada. Makmum. Yang di Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Raja yang di Pertuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Okey. Okey, baik. So, kerjasama politik pada akhirnya menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. So kita dah memang ada ni kita memang dah ada muafakat pelbagai kaum iaitu daripada pelbagai parti. Contohnya kita dah ada parti Perikatan,
Kemudian Parti Perikatan Sarawak dan Sabah di sini. Kemudian take note benda ni tahun 1974 Parti Perikatan menukar nama kepada Barisan Nasional. Nampak tak? Kemudian ada juga wujudnya Angkatan Perpaduan Ummah APU. 1999 ada Barisan Alternatif. Okey. Parti Perikatan tukar nama kepada BN tahun 1974. 2008 kita ada Pakatan Rakyat. Okey. Ini Pakatan Rakyat 2008. 2015 yang pernah memerintah negara kita hampir 3 tahun iaitu Pakatan Harapan. PH, Pakatan Harapan. Sekarang ada lagi kan? 2018, gabungan Parti Sarawak GPS dan gabungan Bersatu Sabah GBS kan. GBS gabungan Bersatu Sabah, bukan geng bas sekolah ke? Oh bukan ingat geng bas sekolah. Okey. Okey, baru nak cakap. Okey. GBS. Dah lapuk cerita tu Okey. Kelakar kan. Alamak cikgu tengah bela. Okey. Baik. So itu yang berlaku. Tu ke Anusha kan? Anusha. Siapa lagi tak ingat dah nama-nama dia. Kan. Okey. So secara umumnya kita perlu memahami demokrasi sebagai salah satu asas pemerintahan negara, dan Malaysia amalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Kita ada demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri. Kemudian juga kita ada Malaysia, kalau kita lihat di bawah tu, Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan yang unik dengan cara tersendiri, kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen lah membentuk pentadbiran yang sistematik dan unggul dan berjaya mewujudkan kestabilan. Bila stabil, maka membawa kepada kemajuan dalam pelbagai bidang. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya menyedari kepentingan taat setia kepada pemerintah demi kemakmuran bangsa dan negara. Alright. So dengan itu maka tamatlah bab 3. Besar gila bab 3 ni bukan besar apa pun. Banyak pertanyaan dan juga kamu mungkin nak bagi faham, kamu mungkin nak bagi hilangkan blur, sebab tu kamu banyak bertanya. Tapi bagus. Habis dah bab 3. Masya-Allah. Baru bulan 1. Hari ni last bulan 1 dah habis 3 bab. Kan apa kejadahnya ni Cikgu Rafi ni ajar ni. Masya-Allah kan. Laju now. Cepatnya. Ya Allah. Gila ke apanya. Itulah. Kan. Jangan risau. Nanti kita akan kembali. Bukan senang tu. Tapi tak apa. Kita akan kembali kepada bab 1 balik. Betul? Cuma nanti kita akan kembali semula kepada bab 1 untuk kita mulakan. Cikgu rasa minggu depan, bulan Februari, kita tidak mulakan kita tak mula hari Jumaat. Kelas kita adalah Selasa petang. Selasa petang. Kerana apa? Kerana ramai yang tak mampu untuk buat hari Jumaat tu, so kita buat dah tukar dah ke hari Selasa petang, seperti mana yang kita buat seperti sebelum ni, kita buat Selasa petang, dan cikgu akan lepas Selasa dan pukul 5.30. 5.30. Lusa. Daripada tugas hari ni sehingga esok cikgu akan lepaskan nota-nota ringkas. Tak boleh tu join je. Selasa dan Ahad tak berubah. Selasa dan Ahad tadi tak berubah lah. So kepada mana-mana pelajar yang kalau rasa tak boleh join, jangan risau. Sebenarnya kamu masuk je macam biasa, sebab kalau tak boleh join, cikgu akan sediakan link untuk kelas-kelas video kelas kita ni. Sebab video kelas ni cikgu akan upload dekat YouTube dan cikgu akan berikan link sebab dia private. Dia private. Jadi kalau tak dapat, tak apa, boleh ulang balik. Nanti next kelas nanti kan kamu boleh tengok lagi. Boleh tengok lagi. So cikgu private kan supaya khas untuk kamu je yang tengok dan kamu bayar. So kalau tak dapat join pun tak apa, kamu boleh tengok video tu. Jadi itu sebenarnya untuk keperluan kamu. Nampak tak? Kita ada banyak upgrade. Channel YouTube cikgu pun dah dah beratus, dah nak cecah 100 video dah semua kan.
Jadi ini semua kerana PKP. Ya, ya. Ada dengar bunyi? Bunyi apa sebenarnya Dini? Bunyi apa korang? Ada Bunyi apa Au! Malah aku nak cakap. Alah, rasa insecure lah. Dah lah. Tercedok aku. Tercedok aku. Okay. Dah, tertunduk. Ya, tertunduk malu. Ya. Kan. Sarap. Aduh. Aduh. Dah. Jom. Lagi lama aku kat sini, lagi insecure aku. Dah, jom. Okay, kita orang. Okay. Tak nampak Okay. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk join kelas. Oh, ya ke? Ya ke? Oh, okay. Kau jangan buat benda pelik-pelik macam tu lagi, boleh tak? Kan? Jangan. Kan? Penat. Okay. Kan? Turunkan. Kalau lelaki macam ni, kalau yang perempuan macam ni Okay. Blushing. Okay lah. Okay. Kan? Bukan penakut. Tu. Penakut, takut dengan ayat Dini tadi tu. Aduh. Kan? Demam aku dibuatnya. Dah. Sudah. Kan? Jom kita keluar. Jangan kau try lagi Dini. Kau jangan try lagi. Okay. Okay. Baik. Okay guys. Terima kasih banyak untuk join kelas kita pada hari ini. Okay. Kita akan jumpa lagi pada hari Selasa Jangan lupa pada hari Selasa. Okay. Sama-sama. Assalamualaikum. Take care guys. Okay. Bye. Right, thank you Aduh. cikgu. Saya you make my day lah Dini. Oh. Okay. Aduh. Okay, sama-sama Danush. Terima kasih cikgu. Okay, Afrin. Lupa cikgu, sorry. Okay, Afrin. Okay. Bye.